Baik, dalam sesi tutorial hari ini kita akan bincangkan beberapa soalan daripada tutorial berkenaan dengan simple harmonic motion, dan saya harap ianya boleh membantu kamu untuk siapkan assignment kamu. Baik, so ini adalah learning outcomes untuk chapter 1 ya. Kita recap balik. So kamu ada define simple harmonic motion. Make sure kamu tahu simple harmonic motion ni adalah a periodic motion di mana acceleration acceleration adalah directly proportional dengan x, dan opposite direction dengan dia punya displacement. So negative sign ni menunjukkan opposite direction. Okay, acceleration dengan displacement adalah in opposite direction. Acceleration always pointing towards the equilibrium point. And then kamu ada graph of displacement, acceleration against displacement. Okay, x graph. Okay, dan x. So graph dia linear graph. Ini garis putus-putus Okay. So di mana ini dan ini adalah A max, dan dua point ni adalah amplitude, maximum displacement. So kamu kena tahu macam mana nak sketch graph ni dan interpret maklumat daripada AX graph. Dan kamu kena tahu di amplitude, period and frequency. So kamu ada amplitude, frequency, period 1 over frequency, 1 over period. And then kamu boleh relatekan dengan angular frequency, omega sama dengan 2 pi f ataupun 2 pi over period. Next, kamu perlu tahu macam mana nak sketch ST graph. X against T. Ini dia, biasanya dalam meter dan seconds. Biasanya kamu kena tahu macam mana nak sketch untuk satu complete cycle. Kamu kena tahu label amplitude dan label period untuk displacement against time graph. So daripada graph ni juga kamu kena tahu macam mana nak tukarkan kepada equation. Equation motion dia iaitu general dia adalah x sama dengan a sin omega t. Dan daripada equation kamu kena tahu macam mana nak buat sketch dia punya graph. Terusnya kamu kena tahu nak kira velocity dengan acceleration. So yang ni sepatutnya dx over dt. Iaitu v sama dengan dx over dt. Daripada equation x ni tadi kamu perlu differentiate untuk dapatkan dx over dt. Dan daripada v, bila kamu differentiate kamu akan dapat acceleration. Acceleration sama dengan dv over dt. Ini adalah untuk dapatkan equation dalam equation v as a function of t dan equation a as a function of t lah. Dan kamu ada equation v dengan x. Relationship v dengan x adalah omega root a squared tolak x squared. Dan untuk acceleration a sama dengan negatif omega squared x. Kita juga kena tahu v maximum a omega dan a maximum adalah a omega square. Okay.
So kita pergi kepada beberapa soalan ni. Okay, soalan pertama. In an electric shaver, the blade moves back and forth over a distance of 2 millimeter in simple harmonic motion with frequency 120 Hz. Find magnitude of the maximum blade acceleration. Sketch graph of acceleration against displacement of the motion. So sekarang ni dia nak kita kira maximum acceleration. A max dia berapa? So, kita ada equation A max equals to omega squared A. So, kita kena tahu amplitude dan omega. Daripada soalan ni kita dapat frekuensi dia adalah 120 Hz dan 2 mm ni adalah jarak daripada kalau kita contohnya spring saya tunjuk contoh spring yang kita dah tunjuk sebelum kita dah belajar sebelum ni. Okey. Tak sama pula panjang dia. Okey, katalah sini X sama dengan kosong. Sini adalah X sama dengan A dan sini adalah X sama dengan negatif A. So dia bagi daripada soalan ni adalah 2 mm ni adalah jarak daripada antara move back and forth. Maksudnya di belakang sini sampai ke depan ni jarak dia adalah 2 mm. Ni contoh untuk spring supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas faham. Sebab kita guna contoh spring sebelum ni. So ini adalah 2 mm. So untuk amplitude adalah jarak di antara equilibrium point kepada maximum amplitude dia, maximum displacement. Dan ke sini ini adalah amplitude. So kita nak cari amplitude, kita kena bahagikan dengan 2 lah. Sebab tadi jarak dia adalah daripada depan ni sampai ke belakang sini. Amplitude dia adalah 1 mm ataupun 1/10 negatif 3 meter. Okay, so omega dia adalah omega sama dengan 2 pi f sama dengan 2 pi darab 120 2405. So kita substitute values ni ke dalam equation A max. So dapat 2405 pi squared A adalah 1/10 negatif 3. So kita akan dapat jawapan dia dalam unit meter per second. Sorry ini unit dia rad per second. So kita akan dapat jawapan dia dalam meter per second square lah. Di mana jawapannya adalah 568.49. Okay. Dapatlah dia punya A max. Dan dapat A max, kita boleh jawab soalan B di mana soalan minta kita sketch graph of acceleration against displacement. Acceleration against displacement. So acceleration dia dalam unit meter per second squared. Displacement ni kita guna unit millimeter lah macam yang kita dapat tadi.
Amplitude dia 1 dan negatif 1 1 mm dan negatif 1 daripada sini tadi. Dan A max dia positif dia adalah 568.49, negatif 568.49. Dan kita boleh buat barisan dia. Linear graph Yang ni garis putus-putus dash line. Solid line cuma yang ini saja Okay, ada soalan? Tiada, Sir. Tiada, Sir. Okay, kita proceed kepada soalan seterusnya. Okay, next kita ada soalan. Kita ada graph displacement against time. Dan soalan minta kita cari amplitude, period, frequency, angular frequency dan tulis dia punya equation. Okay, untuk graph ni kita boleh nampak graph ni dia tunjukkan untuk 1,5 oscillation 1,5 oscillation. So, daripada situ kita boleh kira dia punya period. So A dia nak kita cari amplitude. Amplitude dia adalah 10 meter. And then B period dia. So period cuma untuk satu oscillation saja. Di sinilah 0.4. C frequency sama dengan period 1 per 0.4 dapat 2.5 frequency and then angular frequency omega sama dengan 2 f. So 2 pi frequency adalah 2.5 5 pi rad per second. Okay. Untuk omega dia ataupun kamu boleh kira dapat 15.7 rad per second. Terusnya soalan minta kita buat simple harmonic equation. So general equation kita tahu X sama dengan A sin omega T. So ini general equation Apa yang kamu perlu buat, kamu perlu substitute A dan omega A dan omega dalam equation sini. Kita ada A tadi 10 meter, omega sama dengan 5 pi. So kita substitute saja nilai dia. X sama dengan 10 sin 5 pi T. Where X is in unit. Untuk X adalah sama dengan unit amplitude. So amplitude dia unit meter, so X pun unit meter. T is in seconds. Okay, so bila kamu buat equation, kamu pastikan kamu gantikan A dan omega dan mention unit untuk X dan time, displacement dengan time.
Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tiada. Sir. Ya. Kenapa guna 5 pi tu bukan 15.7? Boleh je kamu nak gantikan dengan 15.7. Okay, sir. Okay. Okay. Cuma untuk omega, yang ni kawan kamu tanya tadi kan. So untuk omega biasanya kita tak tinggalkan jawapan dalam bentuk 5 pi lah. Kita bagi dalam bentuk calculation, nilai dia. Okay, tapi bila kamu masukkan dalam ni, kamu boleh je nak guna 5 pi tu. Okay. Ada lagi soalan? Tiada, sir. Mau tanya. Ya. Ya. Saya nak tanya. Kalau cari magnitude, kalau cari macam soalan satu tadi tu, sir. Kalau cari magnitude of the maximum blade acceleration tu kan, sir. Yang soalan satu tadi tu, sir. Itu, yang soalan A tu, sir. Yang itu kan, sir, dia sama kan? Konsepnya kita cari acceleration apabila displacement tu dekat titik maksimum. Maksud soalan kamu? Cari maximum acceleration dengan acceleration ke? Iya. Dia samakah dengan yang A tu? Okey, lain Maximum acceleration. Okey, lain So kita ada dua equation, satu A max sama dengan omega squared A dan kita ada A sama dengan omega squared X dua-dua ni ada negatif dan negatif ni menunjukkan direction lah, opposite direction dengan displacement So untuk A ni A max ni dia nak bagi tahu dekat point maksimum ni di sini point 1 dan di sini point kedua, displacement dia adalah maksimum. So bila displacement dia maksimum, nilai displacement tu adalah sama dengan nilai amplitude. So sebab tu kita ambil nilai amplitude terus direct masuk dalam equation sini. Apa yang dimaksudkan dengan yang equation B ni, equation tadi, equation A ni tadi, A maksimum nak bagi tahu dekat amplitude ni, maksimum dia, acceleration dia adalah maksimum amplitude. Okay, untuk equation B ni, A sama dengan negative omega squared X ni adalah di mana-mana. Maksudnya, masa blok tu berada di sini ke, ataupun di sini ke, di mana nilai X dia tak sama dengan nilai A lah. Bukan nilai A. Okay, contohnya tadi dia punya ni equilibrium point X sama dengan kosong. Dia bergerak ke sini. Ni X sama dengan amplitude dia sama dengan 1 mm. Dan dia bergerak juga ke sini. Sini X sama dengan negatif amplitude dengan negatif 1 mm. Dekat dua point ni, A adalah maksimum. A adalah maksimum. Tapi daripada kosong pergi ke 1 mm ni, contohlah dekat point sini. Dekat X sama dengan 0.5 mm. So di sini A dia bukan maksimum A tak sama dengan A maksimum. Kita akan guna equation A sama dengan omega squared X, di mana nilai X ni adalah 0.5 mm So dekat mana-mana point dalam di antara 0 sampai 1 mm ni,
acceleration dia, magnitude dia adalah kurang daripada acceleration dekat amplitude ni tadi. Faham ke? Bolehlah sir. Ada confuse lagi ke? Ya, sikit. Tu kena tengok simulation lah. Saya rasa kena tunjuk simulation baru kamu boleh faham. Ya, Okay sir. okay, kalau kamu tengok gambar ni, simulation ni, kamu boleh tengok dia bergerak depan belakang kan. Dan paling depan ni, okay, contoh di sini. Sebelum dia berhenti, dekat point dia berhenti kat maksimum ni, sini adalah di mana acceleration dia adalah maksimum lah. Dan dia, bila dia bergerak, dia ke belakang, okay, sini adalah paling belakang sekali Sini dengan point yang tadi saya tunjuk tu adalah di mana kedua-dua acceleration dia adalah maksimum. So kita akan guna equation Amax lah sama dengan omega squared x. Okay, dua-dua point ni tadi, depan dan belakang ni tadi adalah maximum acceleration. Okay, dia sedang bergerak. Okay, kita tengok dia bergerak balik. Okay, kamu nampak sini. So, di antara dia bergerak ke depan dan belakang tu, acceleration dia adalah kurang daripada nilai Amax. So, di antara dua point tadi, kita akan gunakan A equals to omega squared X lah. Di mana X tu adalah jarak daripada equilibrium point. Beza dengan Amax tadi, X tu kita gantikan dengan amplitude. Itu saja beza dia. Okay sir. Contoh Thank you. pendulum ni. Sekejap. Okay, kalau kita tengok contoh period ni pula. Pendulum ni. Okay, dekat point sini dan point di sini ada dua maximum amplitude. So, di mana dua-dua point ni acceleration dia adalah maximum. So, kita akan guna A max equals to omega squared A. Tapi kalau dekat point sini, tadi okay, kalau sekarang ni dia berada dekat sini, dia bukan di maximum displacement iaitu amplitude. So dia di antara nilai amplitude dengan nilai equilibrium point. So kita akan guna equation omega squared x. So itu beza dia.
So kita Okay, proceed sir. dengan soalan. Ya. Okay, soalan seterusnya adalah the displacement of a particle undergoing a simple harmonic motion is given by x equals to 8 sine 4 pi t, where x is measured in meter, t is in seconds. Sketch a xt graph and then determine amplitude, angular velocity, period of oscillation and displacement when t equals to 0.2 seconds. Okay, soalan ni kita ada x sama dengan 8 sin 4 pi, ya. So soalan pertama dia minta kita sketch xt graph. X dan t. For one complete oscillation lah. One complete oscillation lah. So next kita perlu pastikan unit untuk x dan t ada. So dia dah mention dah ni, where x is measured in meter and t in seconds. So kita substitute sini meter dengan seconds lah. Okay. So daripada equation ni kita tahu general equation x sama dengan a sin omega t. So bila kita compare, kita dapat amplitude dia adalah 8 dan bawah ni adalah negatif 8. Seterusnya kita kena tahu nilai period dia. Period dia berapa? So kita dapat nampak jika dibandingkan equation 2 ni, kita tahu omega sama dengan 4 pi rad per second. Amplitude tadi A sama dengan 8 meter. So omega sama 4 pi rad per second. So kita nak cari period. So omega equation dia 2 pi over T. Ini adalah relationship di antara omega dengan period. So kita gantikan nilai 4 pi sama dengan 2 pi over T. So kita akan dapatlah period dia adalah 0.5 saat. So dapatlah nilai di sini 0.5. Okay, itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua dia minta kita cari amplitude dia berapa, angular velocity dia berapa, period dia berapa, and displacement x equals to berapa at t sama dengan 0.2 saat. So basically tiga-tiga nilai ni kita dah kira dalam bahagian pertama ni lah. Amplitude dia sama dengan 8 meter, omega sama dengan 4 pi rad per second, dan period sama dengan 0.5 saat. Kalau dia minta kamu cari frekuensi, dan frekuensi equals to 1 over period substitute value. Okay. So dia minta seterusnya adalah x at t equals to 0.2 seconds. Kita ada equation x tadi 8 sin 4 pi t. X sama dengan 8 sin 4 pi t. Dia minta kita cari nilai x untuk t sama dengan 0.2 saat. So apa yang kamu kena buat adalah kamu substitutekan nilai t itu dalam equation. Sama dengan 8 sin 4 pi 0.2. Okay. Seterusnya kamu akan dapat 8 sin 0.8 pi. Okay, dia tak stop kat sini. Dan kamu perlu guna calculator. So pastikan kamu guna mod gradient dalam nilai ni. Most of the students dia careless dekat substitute value ni.
dia tak boleh nak kira. Dia tekan kalkulator, dia salah kira, dapat jawapan lain. So untuk yang ni, cuba kamu kira dulu. Saya nak tahu jawapan yang kamu dapat berapa. Saya bagi kamu 1 minit. 1 minit lama sangat, 30 saat lah. $4.702 sir. Okay, jawapan dia adalah 4.72 meter 70 lah. 70. Okay, kalau ada yang tak dapat jawapan ni, bermaksud cara kamu tekan kalkulator tu adalah kurang tepat lah. Okay, pastikan kamu boleh kamu tahu macam mana nak tekan kalkulator tu, nak masukkan nilai kalkulator tu untuk dapat nilai 4.7 ni. So ada yang tanya apa beza T dengan T besar. Okay, T besar ni adalah period. Di ke sini ini adalah period, satu complete oscillation. So kita tahu masa untuk satu complete oscillation adalah period. T kecil tu adalah any masa, any time lah, masa mana-mana masa sepanjang simple harmonic motion tu. Contohnya kat sini adalah 0.25. T dia 0.25. Contoh kat sini pula T dia berapa? 0. Mungkin 3 lah ataupun 0.32. Kat mana-mana point ni semua ni ada T dia. T dia berapa? T1, T2, T3. Dan setiap masa ni displacement dia berbeza lah. It depends kepada sebab apa? Sebab displacement tadi, X ni tadi depends kepada time. Okay. Dia respond kepada time lah. Time ni adalah dia bagi efek dekat displacement tu tadi. Okay. Itu saja beza T kecil dengan T besar. Dua-dua tu adalah masa lah. Cuma T ni adalah apa-apa nilai masa. Period T besar ni pula adalah period, masa untuk satu oscillation. Okay, menjawab ke? Apa yang tanya tadi? Hanan. Boleh faham ke Hanan? Okay. So, let's say soalan ni dia tak stop dekat situ. Contohlah. Dia tanya lagi satu lagi soalan. Dia tanya V dia. Calculate V. Determine V. V at T equals to 0.1 saat contohnya. So ini yang menjadi masalah pada kamu lah, sebabnya masalah nak differentiate equation. So saya nak tunjuk contoh untuk soalan yang ni lah, contoh ya 3 ni. Apa yang kamu perlu buat daripada equation ni adalah kamu perlu differentiate. X sama dengan tadi, X sama dengan 8 sin 4 pi t. So kamu perlu cari nilai cari equation V daripada dx over dt. Then kamu boleh baru kamu perlu substitute time. Okay, so saya nak ajar kamu macam mana nak differentiate equation lah, sin dengan cosine. Sebab kamu tak belajar lagi dalam matematik,
So kita tengok kepada yang atas lah. So kita ada contoh lah, asal kamu ada equation X sama dengan sin T. Yang ni simple. So kalau kamu ada equation V sama dengan dx over dt, so then bila kamu differentiate sin, kamu akan dapat cos T. Okay. Ini direct lah. Kamu differentiate saja terus. Kamu akan dapat, memang dia punya konsep dia memang differentiate sin dapat T. Sin T dapat cos lah. Okay. Contohnya kamu ada, saya bagi satu contoh lah. Beberapa contoh lah. Kamu ada X sama dengan sin 2T. So yang ni macam mana kamu nak buat adalah pertama, kamu perlu tukarkan angle dia ni dalam satu bentuk unknown lah. So U sama dengan 2T. So V sama dengan dx over dt. So di mana dx over du syarat dengan du over dt. Ni chain reaction yang kamu belajar dalam maths ada sebelum ni. So dx over du. So kamu ada x sama dengan sin u. So bila kamu differentiate sin u dx over du, kamu akan dapat cos u. Dan bila kamu differentiate u du over dt, yang ni simple differentiate, kamu akan dapat nilai 2 lah. So kalau kamu substitute nilai ni, kamu akan dapatlah dx over du adalah cos u multiply dengan du over dt adalah 2. So kamu akan dapat 2 cos u. So u tu adalah 2t. 2 cos 2t. So ini adalah equation untuk V lah. Ini contoh yang simple. Kita pergi kepada lebih complicated sikit. Yang ketiga, contohlah kamu ada X sama dengan 3 sin 2t. So U sama dengan 2t. Du over dt sama macam tadi, 2. So sekarang ni X sama dengan 3 sin U. So dx over du adalah 3 ni adalah koefisien So dia direct kepada 3 cos u. So bila kita nak cari V, dx over dt sama dengan du over dx. Dx over du dot du over dt. So kamu akan dapat dx over du adalah 3 cos u dot dengan du over dt adalah 2. So kamu akan dapat 6 cos u, iaitu 6 cos 2 t. Okay, so ni 3 equation lah. So biasanya dalam soalan kamu ada bentuk yang ni lah, 3 sin 2 t. X sin omega t lah. Ataupun contohnya saya bagi kat satu contoh yang lebih complicated lagi, iaitu X sama dengan 3 sin 2 t tambah 4. Contoh lah. Okay, so dalam situation ini U tu adalah angle So, untuk example 1 pun, example 1, example 2, example 3 tu, U tu adalah angle dalam ni. Example 1, angle dalam ni, angle dalam ni. So sama juga macam yang ni. Soalan keempat ni, U sama dengan 2 T tambah 4. So du over dt, kamu akan dapat 2 lah. Sebab 4 ni tak ada T. Okay, and then X sama dengan 3 sin U
So dx over du 3 cos u. So dx over dt iaitu v dia adalah dx over du dot du over dt dengan dx over du 3 sin u, du over dt adalah 2. So 6 sin u di mana u adalah 6 sin 2 ditambah 4. Okey. Ya. Ini adalah contoh lah kalau equation yang kamu ada tu dalam sin. Okey. Itu untuk dapatkan V. Contohnya kamu nak dapatkan soalan kalau kamu tengok dalam assignment, soalan minta kamu cari acceleration. So daripada V kamu perlu differentiate untuk dapatkan acceleration lah. So, contoh yang ni kita nak differentiate. Kita ada V sama dengan 6 sin 2t tambah 4. So A sama dengan dV over dt. So sama juga macam tadi. Kita perlu kira, kita perlu tukarkan dia dalam angle ni kepada sebutan U lah. So U sama dengan 2T tambah 4 du over dt sama dengan 2. So V sama dengan 6 sin U. So dV over du sama dengan sekejap, sorry. Ini tadi silap dx over du adalah cos 3 cos u, 6 cos u dan cos So dekat sini V adalah 6 cos u. So untuk cos, bila kita differentiate cos, asasnya kamu ada x, tadi kita ada sin. Bila differentiate sin, kita dapat cos. Yang ni, example 1 ni. Bila kita differentiate sin, kita dapat cos. Tapi kalau kita differentiate cos, let's say kamu ada x sama dengan cos t. Bila kamu differentiate dx over dt, kamu akan dapat negatif sin t. So negatif ni akan bagi efek kat kamu. So 6 cos u bila kamu differentiate dv over dt, kamu akan dapat negatif 6 sin u lah. So kita masukkan 2 ni dalam equation tadi. dv over dt equal to dv over du dot du over dt. So dv over du negatif 6 sin u dot du over dt 2. So kamu substitute, negatif 6 darab 2 dapat 12 sin u, negatif 12 sin 2t tambah 4. Okay, so ini adalah equation untuk acceleration. Okay, ada sebarang soalan? Sir. Mau tanya. Macam mana kalau objek simple harmonic tu dia ada G-sim, kita kena pakai formula apa? G-sim untuk apa? Ya, G-sim.
Aha. Kalau dia melibatkan jisim. Dia nak Dia soalan nak pakai formula apa sir? soalan tu minta apa? Itu contoh lah sir. Yelah, kau bagi contoh. Yelah, soalan tu dia minta apa? Dia minta kamu kira apa? Sama lah macam soalan-soalan kamu sebelum ni. Dah jadilah. Sorry, yang ni tak ada. Jisim tu ni lah benda ni ada jisim dia, spring ni, objek block ni ada jisim dia. Tapi jisim ni ada effect tak dekat calculation semua ni? Tak ada kan? Okay. Oh tiada. Jadi tidak perlu kira lah sir kalau soalan tu dia bagi jisim. Dia suruh kamu kira apa? Okey lah sir. Okay, kalau dia suruh kamu kira amplitude ke, displacement, acceleration ke, um, period, angular frequency. Kalau dia suruh kira benda tu, jisim tak ada kaitan pun dengan semua benda tu. Kalau kamu tengok balik equation Unless kalau soalan tu minta kamu kira force. Force sama dengan MA. So kat sini ada kaitan M, mass, jisim tu. Tapi dalam syllabus kamu tak ada kaitan dengan force ni. Okay. Okay, ada soalan berkaitan dengan Okey sir. sin dengan cos. Sir, Ya. sir. Ada pula di soalan tutorial tu melibatkan jisim. Soalan 2. Soalan 2. Iya. Ya, saya tengok. Okey, kita tengok soalan 2 Sekejap Okey, soalan nombor 2 ni Ni, an object executes and 6 cm 5 hertz when it is 4 cm from equilibrium point. The force acting on object is 12 Newton. Determine acceleration of the object, mass, dan sketch AX lah. So dia bagi tahu kamu when X is in 4 cm from equilibrium position, the force is 12 Newton. So kat sini kamu boleh kaitkan force dengan MA tadilah. Okay. Sini adalah kamu punya frekuensi F dan sini adalah kamu punya amplitude. So kamu ada equation A sama dengan omega square A. Amplitude acceleration A max sama dengan omega square A kan. So daripada A acceleration tu kamu boleh kira dia punya force dan kamu boleh kaitkan dengan force ni untuk kira dia punya mass. Okay. Boleh? Okey, boleh sir. Thank you. Ni kamu ada force F sama dengan MA. So force dia adalah 12. Mass kamu perlu cari tapi kamu tak ada M dengan A kan?
Nanti saya tunjuk video je lah sebab masa dah tamat dah ni. Saya tunjuk calculation ya. Okay, ada sebarang soalan? Tiada, sir. Tiada, sir. Tiada, sir.